Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Haqqahu warzuqna ittiba'ah. Di mana anda akan dapati terdapat dua ayat sajadah pada juzuk yang ke-19 iaitu di dalam surah Al-Furqan, kemudian di dalam surah An-Naml yang baru saja dibacakan tadi. Okey, baik. Mari kita lihat bersama baki. Lupa ni. Baki daripada surah Al-Furqan iaitu daripada ayat 21 Ini salah. Dekat tulisan besar ni salah. Kat dalam gambarnya betul. Ayat 21 hingga 77. Okey, di mana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala membela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana para Quraisy, penduduk Mekah yang mengingkari dakwah Rasulullah SAW. Pertama, mereka mengatakan bahawa Al-Quran ini suatu dongengan Rasulullah SAW. Rasulullah punya buat-buat cerita. Kemudian mereka mengatakan kalaulah betul Nabi itu utusan Allah, kenapa dia tidak di kalangan malaikat yang boleh terbang, nak pergi mana terbang, nak pergi situ, di sini terbang. Yang kedua, maka Allah Subhanahu Wa Taala ini mengancam Quraisy, kafir Quraisy ini dan mereka yang kufur kepada baginda Rasul dan juga kepada risalah yang dibawa oleh baginda, dengan mengisahkan mereka tentang bagaimanakah kisah kesudahan umat-umat yang terdahulu yang telah mengingkari Rasul mereka dan mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul mereka. Jadi dimulakan dengan kesudahan Fir'aun, kemudian kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud dan Ashabur Ras. Ashabur Ras ni kita jarang dengar kerana dalam Al-Quran hanya disebut 2 kali sahaja. Ashabur Ras iaitu di dalam surah Furqan ayat 38 dan juga surah Qaf. Surah Qaf ayat 12. Dikatakan Ashabur Ras ini adalah penduduk yang memiliki telaga yang dipenuhi oleh batu. Okey, jadi anda cari sendiri kisah Ashabur Ras. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, pandanglah kepada alam ini. Mengapa anda tidak menggunakan akal fikiran untuk melihat kebesaran Allah? Maka di situ kita akan dapati ayat sajadah. Okay. Kemudian surah Al-Furqan ini Allah SWT menutup dengan kualiti para sahabat, kualiti mereka yang mendukung kebenaran. Jadi ada beberapa ayat walladzina disebut di akhir ayat surah Al-Furqan itu. Seterusnya kita memasuki surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara maknanya para penyair. Syu'ara. Okay, para penyair yang di mana seperti mana Allah SWT telah membela Nabi Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan bahawa Allah SWT telah membela nabi terdahulu daripada tuduhan kaum mereka. Ini disebut di dalam surah Syu'ara, di mana Allah SWT mempertahankan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW lagi daripada tuduhan kaum mereka. Jadi kita lihat dekat sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini memberi motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum musyrikin Quraisy ini sangat hebat menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi kita akan dapati ia bermula daripada dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun. Kemudian seterusnya dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, menyeru mereka untuk menggunakan akal dan mengapa menyembah berhala yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Kemudian dibawa datangkan dakwah Nabi Nuh, dakwah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut dan Nabi Shu'aib.
Dan istimewanya surah Syuara ini, anda akan dapati ada suatu ayat yang diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali selesai Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang dakwah nabi-nabi tersebut. Kemudian sebelum dia nak berpindah kepada kisah nabi yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi ayat wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizul hakim ini sesungguhnya, lebih kurang maksudnya, dan sesungguhnya Tuhan kamu lahwa, dan dia adalah maha al-aziz al-rahim, maaf, ar-rahim. Jadi diulang di dalam surah Syuara ini sebanyak 8 kali, iaitu pada ayat 9, ayat 68, ayat 104, ayat 122, ayat 140, 159, 145 dan 191. Jadi ini suatu suatu keindahan yang kita panggil karakteristik yang tersendiri untuk surah Asy-Syu'ara. Dan kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu mengenai ketaatan untuk kita, golongan mereka yang berdakwah di jalan Allah. Yang terpenting adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti perintah Nabi kita. Bukanlah ramai pengikut itu menjadi suatu ukuran, tetapi menegakkan kebenaran itu merupakan ukutara Allah Subhanahu Wa Taala menilai sejauh mana mesej yang disampaikan oleh para pendakwah. Seterusnya kita memasuki awalan surah An-Naml, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh mengungkapkan bahawa seperti bahawa setiap rasul itu mempunyai kelebihan. Maka begitulah juga dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda ada kelebihan seperti mana nabi-nabi yang lain yang mana tidak ada pada orang lain, maka cukuplah dengan Al-Quran itu maknanya menjadi suatu keindahan ataupun suatu mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi, tak boleh membaca, tak boleh menulis, tapi baginda telah mendahului kecerdikan kepandaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkat dengan diturunkan Al-Quran kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini kita lihat di dalamnya mengandungi lagi kisah, dimulakan lagi dengan kisah Nabi Musa. Jadi kita lihat persamaan antara surah Asy-Syu'ara dengan surah An-Naml, dimulakan oleh Allah SWT dengan surah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kita akan dapati surah An-Naml ini adalah surah yang paling panjang. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga kan ada sebagian ulama menamakan surah An-Naml ini dengan surah Sulaiman, kerana surah yang paling panjang menceritakan tentang dakwah dan perjuangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi insya-Allah kita akan menyambungkan kisah mengenai ataupun kita panggil pengajaran daripada surah An-Naml ini, insya-Allah pada esok hari Isnin, yang di mana barulah kita akan dapatkan penutup surah An-Naml ini, insya-Allah. Sekian sedikit daripada perkongsian mengenai keindahan surah-surah Al-Quran, daripada surah Al-Furqan, surah Asy-Syu'ara dan surah An-Naml. Kita akan dapati semuanya berkisar tentang perjuangan dakwah para nabi dan para rasul, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik pembela, pelindung yang membawa kejayaan kepada dakwah para anbiya ini. Sekian, mari kita sama-sama mengakhiri majlis tadarus kita dan tadabbur ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal Asr.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.